Hai semua, kembali kepada Azri Law Firm Podcast dan hari ini kita membincangkan tentang isu-isu perumahan masa kini. Contohnya, projek perumahan yang telah terbengkalai. Semenjak kehadiran COVID-19, isu-isu berkaitan perumahan semakin meningkat. Salah satu isu besar dalam industri ini adalah isu projek perumahan terbengkalai. Artikel yang akan saya bincangkan dan juga podcast pada hari ini, saya akan membincangkan isu tersebut dengan lebih mendalam. Pertama sekali, apakah maksud projek perumahan terbengkalai? Projek perumahan terbengkalai merangkumi situasi-situasi yang berikut. Yang pertama, projek tidak siap atau luar tempoh perjanjian jual beli (SNP) dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan. Yang kedua, petisyen pergulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah Seksyen 218 Akta Syarikat 1966. Yang ketiga, syarikat telah digulungkan dan diletakkan di bawah pegawai penerima dan pengurus, receiver and manager. Yang keempat, pemaju mengakui tidak berupaya untuk menyiapkan projek secara bertulis kepada pengawal perumahan dan disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pindaan Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966. Dalam usaha mengurangkan kes projek perumahan terbengkalai, kerajaan telah berkali-kali meminda akta ini. Pindaan terbaru yang dilakukan oleh pada Seksyen 8A Akta Pemajuan Perumahan akan memberi perlindungan kepada pembeli rumah untuk membatalkan perjanjian jual beli di bawah syarat-syarat yang tertentu. Selepas pindaan, tiada lagi keperluan bagi 75% dari pembeli-pembeli untuk membatalkan perjanjian SNP dan mana-mana pembeli boleh membuat pembatalan perjanjian SNP tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Seksyen 8A1. Apakah punca berlakunya projek perumahan terbengkalai ini? Mungkin ada yang tertanya-tanya apakah sebab atau punca berlakunya isu projek perumahan terbengkalai ini. Kebanyakannya, isu ini berpunca dari isu kewangan atau ekonomi seperti pemaju gagal menguruskan perbelanjaan syarikat atau projek dengan baik. Projek yang telah dilancarkan tidak menerima sambutan yang baik daripada pembeli menyebabkan ambang keuntungan atau in other words is profit threshold. Pemaju tidak membuat kajian pulangan pelaburan return of investment dengan tepat dan seterusnya perubahan harga bahan binaan di pasaran yang meningkat menyebabkan pemaju tidak dapat meneruskan projek pada kuasa masa. Akhir sekali, perancangan syarikat pemaju dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia. Sebagai contoh, krisis ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan banyak syarikat yang gagal meneruskan perniagaan. Jadi, mari kita bincangkan juga kesan-kesan projek perumahan yang terbengkalai ini. Isu projek perumahan terbengkalai ini memberi kesan kepada semua pihak yang terlibat, terutama sekali pada para pembeli. Mereka masih dikehendaki membayar balik pinjaman termasuk faedah kepada pembiaya walaupun tiada jaminan rumah akan siap dan diserahkan. Bagi pemaju asal atau pemaju yang dilantik pula, mereka akan menghadapi kesukaran mendapatkan kesuntikan dana kelak sama ada melalui pinjaman bank atau modal pelabur syarikat. Pada masa yang sama, mereka mungkin tidak dapat menjual baki unit yang tidak terjual bagi tujuan memulihkan aliran tunai. Isu ini akan menjejaskan reputasi industri perumahan dan hartanah Malaysia. Di samping itu, menimbulkan persepsi negatif kepada bakal pembeli rumah dan para pelabur tempatan serta luar negara. Seperti yang dijelaskan di atas, pihak yang berkepentingan seperti pembiaya, tuan tanah, kontraktor, pemaju dan pembeli akan menghadapi implikasi yang berbeza. Ini telah membuka ruang kepada isu manipulasi oleh pihak tertentu dan selanjutnya menjadikan usaha pemulihan bertambah sukar. Okey, kita akan bincangkan topik yang seterusnya ialah pelaksanaan undang-undang terhadap kesalahan projek perumahan yang terbengkalai ini. Pemaju perumahan yang berlesen yang gagal menyempurnakan projek perumahan dan menyebabkan terbengkalai akan dianggap sebagai melakukan satu kesalahan jenayah di bawah pindaan Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan Pelesenan 1966. Jika disabit kesalahan, pemaju berkenaan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM250,000 dan tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ia membuka antara beberapa pindaan kepada peruntukan dan dalam Akta Pemajuan Perumahan.
Menurut rang undang-undang berkenaan, Fasal 9 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 18A ke dalam Akta 118 bagi mengatasi masalah projek rumah terbengkalai. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang ini. So, apakah kelemahan undang-undang? Paling utama sekali, tiada penguatkuasaan yang ketat dan menimbulkan persoalan sejauh mana pindaan akta ini mampu memainkan peranannya. Daripada ratusan jumlah projek perumahan terbengkalai, pernahkah mana-mana pemaju dihadapkan ke mahkamah dan dipenjarakan kerana mengakibatkan projek terbengkalai ini? Pernahkah mana-mana pemaju didakwa di mahkamah akibat salah laku atau gagal menguruskan duit pembeli rumah? Para pemaju juga boleh terlepas dengan hukuman dan seringkali mereka hanya disenar hitamkan. Apakah ini cukup tindakan ke atas pemaju yang tidak bertanggungjawab ini? Kita juga harus cuba untuk mempersoalkan sejauh mana kebenaran bahawa pihak pemaju perumahan yang pernah gagal menyiapkan projek tidak lagi dibenarkan untuk menubuhkan syarikat baru atau memajukan projek baru. Jadi, akhir kata sekali, terdapat terlalu banyak syarat untuk membatalkan perjanjian di mana-mana syarat ini hanya akan menguntungkan para pemaju. Terdapat beberapa tindakan yang dapat mengelakkan atau mengurangkan permasalahan ini. Sistem build and sell di mana projek perumahan harus siap terlebih dahulu sebelum dijual. Perlu dipertimbangkan untuk memberi keadilan kepada kesemua pihak. Syarat-syarat pemohon lesen pemajuan juga harus diperketatkan supaya hanya pemaju yang bertauliah dapat membangunkan mana-mana projek. Akhir sekali, para pemaju harus mempunyai tabung kecemasan atau sinking fund untuk pemulihan sekiranya mereka menghadapi sebarang situasi kewangan. Jadi, itu saja pada episod podcast pada hari ini. Jika ingin tahu dengan lebih lanjut dan lebih mendalam, boleh pergi ke artikel kami pada website kami, Azri Law Firm, atau follow kami di Instagram dan juga Facebook. Terima kasih. Itu saja dari kami. Bye-bye.